KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 5. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik belaka. Duduk di rumah, jangan lupa untuk buat latihan agar anda dapat berjaya dalam ujian nanti. Baik, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini cikgu yang cukup kita kagumi. Kalau dia datang je mesti nampak macam pidato je kan. Iaitu Cikgu Wan Muhammad Saifuddin Wan Hassan daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih cikgu. Biasa kalau kita tengok di kaca TV, biasa cikgu pakai songkok tinggi kan. Tapi hari ini segak bergaya dengan baju kot cikgu ya. Baik, dan kita ada bersama dengan kita cikgu jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indah Pura Kulai Johor. Apa khabar cikgu? Baik. Oh, cikgu tunjuk good Okey, terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Jadi mata pelajaran kita adalah Sejarah Tingkatan 5. Tapi sebelum tu cikgu, ada kawan-kawan saya ni yang akan bersama dengan kita pada hari ini dalam kelas kita pada hari ini. Jadi boleh tak cikgu kenalkan murid-murid kita terlebih dahulu? Boleh. Persilakan cikgu. Okey, assalamualaikum semua. Hai Alif. Sihat? Okey. Okey, Sihat juga. Alhamdulillah. Aiman, sihat? Okey. Dah bersedia ke belum? Alhamdulillah, dah bersedia. Kita ada Syahirah dan juga Masya. Okey, dah bersedia semua untuk kelas pada hari ini? Dah bersedia cikgu. Oh, cikgu nampak muka macam budak-budak pandai lah cikgu. Baik, cikgu, apa topik kita nak cerita hari ini cikgu? Okey, saya teruskan Aiman. Silakan. Okey, pembelajaran kita pada hari ini adalah bab 10 Sejarah Tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan Malaysia di pesada dunia. Kita akan melihat berkaitan dengan peranan Malaysia dalam masalah global kontemporari dan juga kelestarian global. Murid-murid di rumah boleh merujuk buku teks Sejarah Tingkatan 5 berhalaman 226 sehingga 238 dan juga 238 sehingga 240 untuk mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Boleh saya mulakan, Aiman? Silakan cikgu. Okey, saya akan mulakan dengan Malaysia dalam isu global kontemporari. Saya mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Malaysia tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Kenapa? Kerana dunia pada hari ini adalah dunia tanpa sempadan, merupakan dunia global. Sebagai sebuah negara yang memakan sikap terbuka, isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Sikap dan pandangan Malaysia tentang isu tersebut turut disuarakan dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa. Ini menunjukkan kebijaksanaan pemimpin yang menyuarakan pandangan, idea, pendapat berkaitan dengan isu semasa dalam pertubuhan antarabangsa. Dan seterusnya, dalam keadaan ini, kemampuan Malaysia menangani pelbagai isu dengan baik, dengan tenang, dengan jelas, hasil daripada kebijaksanaan pemimpin telah mengangkat imej Malaysia sebagai sebuah negara yang dikagumi ramai. Isu global ini juga termasuklah isu ekonomi dan juga isu persempadanan. Dan kemampuan Malaysia menangani isu ini dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati negara lain. Antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, perdagangan orang dan juga penyakit berjangkit. Itu antara isu global yang ditangani oleh Malaysia. Okey, boleh saya mulakan dengan isu yang pertama, penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah merupakan isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia mengisytiharkan perang dan juga menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah dadah. Seterusnya,
Apa tindakan Malaysia dalam menangani penyalahgunaan dadah? Yang pertama, kita dapat lihat kesungguhan Malaysia memerangi bahaya penyalahgunaan dadah disuarakan dalam forum antarabangsa, iaitu persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang diadakan pada 1983 yang ditubuhkan oleh Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama juga, Malaysia mendapat kerjasama daripada polis antarabangsa. Kenapa perlunya kerjasama Malaysia dengan polis antarabangsa? Kerana penyalahgunaan dadah ni mereka boleh menggunakan secara penyeludupan, merentasi jalan-jalan laut. Jadi pentingnya kerjasama Malaysia dengan polis antarabangsa. Dan isu seterusnya ialah pertindihan sempadan. Malaysia juga terlibat dalam isu pertindihan dan tuntutan sempadan dan juga hak milik bertindih dengan negara lain. Contohnya, kita dapat lihat tuntutan Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura. Begitu juga Pulau Sipadan dan Ligatan melibatkan Malaysia dan Indonesia. Kita akan lihat bagaimana persoalan pertindihan sempadan ini diselesaikan. Kedua-dua isu ini diselesaikan melalui mahkamah antarabangsa. Hanya mahkamah antarabangsa saja yang boleh putuskan siapa milik kedua-dua pulau tersebut. Akhirnya, mahkamah antarabangsa membuat keputusan pada tahun 2002. Mahkamah antarabangsa memutuskan Pulau Sipadan dan Ligatan menjadi milik Malaysia. Manakala mahkamah antarabangsa memutuskan pada tahun 2008 bahawa Pulau Batu Putih menjadi milik Singapura. Okey, seterusnya, selain daripada tuntutan pulau-pulau tersebut, ada lagi tuntutan Kepulauan Spratly, iaitu melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Dan tuntutan itu masih lagi berlangsung sehingga hari ini. Kenapa mereka inginkan pulau tersebut? Kerana kedudukan Kepulauan Spratly yang terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara yang bukan sahaja penting dari segi geostrategik, maksudnya kedudukan pulau itu strategik berdasarkan kedudukan geografi dan dalam masa yang sama juga penting dari aspek perdagangan. Bagi Malaysia pula, tuntutan terhadap Kepulauan Spratly bermula pada tahun 1979 apabila memasukkan sebahagian daripada kepulauan tersebut ke dalam wilayah Malaysia. Okey, dan Kepulauan Spratly ini merangkumi Pulau Kecil Ambliona, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Dan antara usaha yang dijalankan bagi menyelesaikan isu tuntutan ini ialah membangkitkan isu ini dalam Forum ASEAN China pada tahun 1995. Okey, sekarang ni saya dah bagi penjelasan yang sangat jelas kepada murid-murid di talian. Ya. Masa sekarang ialah untuk menguji minda murid-murid semua. Okey. Jadi saya mulakan. Silakan, Okey. cikgu. Murid-murid semua dah bersedia ke belum? Sedia. Boleh angkat tangan Namanya sikit, sudah Guru. bersedia. Okey, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Berdasarkan peta yang dipaparkan, jelaskan isu pertindihan sempadan yang berlaku merujuk kepada peta tersebut. Siapakah murid yang nak cuba jawab soalan tu? Saya, cikgu. Okey, nampaknya Masya. Okey, silakan Masya. Isu pertindihan sempadan berdasarkan peta yang dipaparkan ialah isu tuntutan Kepulauan Spratly yang melibatkan negara China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Isu ini masih belum diselesaikan sehingga hari ini. Terlihat betul atau salah jawapannya? Okey, Apa tepat jawapannya? sekali. Itu adalah isu tuntutan melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Okey, Aiman. Ya, cikgu. Saya bagi Masya 4 bintang. Wow, Okey. dapat 4 bintang 4 lah. bintang Aiman boleh letakkan. Okey. Bintang tersebut pada nama Masya. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Okey, selain isu pertindihan sempadan berkaitan tuntutan Kepulauan Spratly, jelaskan isu pertindihan sempadan yang lain. Okey, siapa nak jawab? Okey, terus. Boleh Okey, angkat saya tangan? jawab. Saya cikgu. Okey, Alip jawab. Okey. Teruskan Alip, apa jawapan awak? Isu pertindihan sempadan yang lain antaranya ialah pertama, tuntutan terhadap Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia dengan Singapura. Kedua, tuntutan Pulau Sipadan dan Ligatan antara Malaysia dengan Indonesia. Okey, kita tengok betul atau salah jawapan Alip. Okey.
tuntutan terhadap Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura, tuntutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Okey, tepat sekali. Okey, 4 hebatlah. bintang untuk Alif. Okey, wow. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, jelaskan kebijaksanaan pemimpin dalam menangani isu penyalahgunaan dadah. Okey, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, silakan Aiman. Kebijaksanaan pemimpin negara dalam menangani penyalahgunaan dadah dapat dilihat dengan ketegasan kerajaan dan pemimpin yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah. Pihak kerajaan dan pemimpin memastikan negara bersih daripada najis dadah serta begitu komited menangani masalah ini agar jumlah penagih dadah berkurangan saban hari. Dalam menangani isu ini, kepimpinan kerajaan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah sama ada kepada penagih maupun penjual dadah berdasarkan enactment dan rang undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok. Betul jawapan Aiman? Betul ke tak jawapan tu? Okey, terlihat jawapan. Okey, betul sekali. Itu adalah cadangan jawapan. Pemimpin perlu bersikap tegas, komited dan mempunyai pendekatan yang bijak untuk mengatasi penyalahgunaan dadah yang berlaku di negara kita. Okey, jadi 4 bintang untuk Aiman. Wow, 4 bintang juga Ya, 4 Okey, baik bintang. juga. Maknanya itu pentingnya pemimpin yang cerdik juga Ya, sangat dalam penting. mengatasi isu-isu dunia ini. Dan selepas ni mungkin kita nak cerita pasal sawit pula cikgu. Ya. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Yang menariknya, hari ini kita nak cerita tentang Malaysia di persada dunia. Hebatnya kan pemimpin kita dalam mengatasi masalah-masalah seperti dadah dan sebagainya. Dan mungkin ada perkara yang cikgu nak sambung lagi. Okey, saya akan silakan, cikgu. teruskan dengan kempen anti minyak sawit. Okey, lihat. Apa sebenarnya yang dikatakan kempen anti minyak sawit ini? Dan gerakan ini merupakan satu gerakan anti minyak kelapa sawit yang dilancarkan oleh negara maju. Dan apa kesannya gerakan ini? Gerakan ini memberi kesan kepada negara yang membangun. Kesannya kita dapat lihat ialah kesan dari segi ekonomi. Kenapa saya kata kesannya kepada negara membangun? Kerana pengeluar minyak kelapa sawit yang utama ialah negara Malaysia dan juga negara Indonesia yang kita tahu merupakan sebuah negara yang sedang membangun menuju kepada sebuah negara maju. Okey, itu berkaitan dengan kempen minyak anti sawit. Okey, lihat apa faktor menyebabkan kempen ini dilancarkan. Yang pertama dikatakan bahawa minyak sawit ini merupakan pesaing kepada minyak kacang soya sehingga menyebabkan kempen anti minyak sawit ini dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu American Soybean Association ASA, dan gerakan anti minyak sawit ini juga dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu ASA dan juga Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO iaitu merupakan pencinta alam di Eropah. Kenapa pencinta alam di Eropah terlibat dalam kempen tersebut? Kerana dia menyatakan bahawa penanaman kelapa sawit dikatakan menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan juga habitat haiwan liar. Keadaan ini menyebabkan berlaku bantahan dan sekatan terhadap minyak sawit. Jadi dalam menangani masalah ini dengan kempen ini yang dimainkan oleh negara maju, apa tindakan kerajaan Malaysia? Kerajaan Malaysia ketika itu menjalankan tindakan yang berhemah. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan saluran undang-undang dan juga proses perbincangan. Kita kena lihat, pertama Malaysia menangani isu ini melalui pertubuhan RSPO iaitu Round Table on Sustainable Palm Oil. Kempen ini berterusan serta mendapatkan skim persijilan sejak tahun 2019, MSPO. Okey, seterusnya, apa lagi tindakan Malaysia? Malaysia menjalankan langkah ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak kelapa sawit secara mampan dan pelaksanaan baik
seperti amalan pertanian baik. Okey, apa itu amalan pertanian baik? Ialah satu bentuk amalan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang bermutu tinggi yang selamat digunakan oleh semua masyarakat dunia. Dan tindakan Malaysia juga ialah tindakan secara berhemah dalam menangani isu ini. Apa yang Malaysia buat ialah mengelakkan sebarang konflik dengan negara lain. Kita tidak mahu menimbulkan permasalahan dengan negara-negara yang menimbulkan gerakan tersebut. Kita menggunakan pendekatan secara undang-undang dan juga penambahbaikan. Okey. Dan isu seterusnya juga, isu global seterusnya ialah pemerdagangan orang. Kenapa pemerdagangan orang ini merupakan jenayah terancang? Kenapa kita katakannya sebagai jenayah terancang? Kerana mereka sudah mempunyai satu bentuk matlamat dan tujuan mereka, dan selalunya jenayah terancang ini memberi keuntungan yang besar kepada mereka yang melaksanakannya. Okay, kita akan lihat aktiviti ini dijalankan tanpa mengira warna kulit, bangsa, agama maupun keturunan. Pemerdagangan orang juga merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan keselamatan negara. Malaysia juga tidak terkecuali berhadapan dengan isu ini. Okey, kenapa Malaysia tidak berkecuali? Kita akan lihat faktor-faktor penarik yang menyebabkan Malaysia tidak terkecuali dalam isu perdagangan orang. Okey, saya teruskan. Silakan, cikgu. Okey, yang pertama ialah kerana perkembangan ekonomi dan juga kemakmuran negara. Yang kedua, terdapat warga asing masuk ke Malaysia melalui sindiket perdagangan orang. Seterusnya, kedudukan strategik di Asia Tenggara turut menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit. Lokasi transit ini maksudnya, Aiman, sebelum aktiviti perdagangan orang dijalankan di negara-negara lain, Malaysia menjadi tempat perhentian sementara. Oh, RNR juga. RNR. Okey, RNR. Tepat sekali. Okay, itu istilah paling tepat. Okey. Seterusnya, apa tindakan Malaysia dalam mengatasi isu perdagangan orang ini? Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Kedua, bantuan kepada mangsa perdagangan orang. Ketiga, undang-undang juga dikuatkuasakan melalui PBB. Dan Malaysia juga menubuhkan Majlis Perdagangan Orang dan Anti Pendudukan Migran pada tahun 2008 dan juga menguatkuasakan Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Itu antara tindakan Malaysia. Malaysia menggunakan saluran undang-undang berdasarkan akta dan enakmen tertentu. Dan seterusnya, Malaysia juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Perdagangan Orang 2010 sehingga 2015 menjalankan rundingan dengan negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan dan juga perlindungan. Okey, itu antara tindakan-tindakan Malaysia ataupun langkah yang dijalankan secara berhemat, secara bijaksana oleh pemimpin dalam Malaysia bagi menghalang kegiatan perdagangan orang berlaku di negara kita. Okey, seterusnya ada lagi isu global, itu penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit merupakan satu fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia. Seperti penyakit kurang daya tahan melawan penyakit atau kita kenali sebagai AIDS. Okey, seterusnya, penyakit ini mula dikesan di Malaysia pada tahun 1986 dan sehingga 2014 sejumlah lebih daripada 100 kes dilaporkan dengan kematian lebih 16,000. Jumlah yang sangat besar. Okey, dan penyakit ini boleh merebak secara pantas melalui gaya hidup yang tidak sihat dan juga penyalahgunaan dadah. Okey, itu apa langkah kerajaan Malaysia untuk mengurangkan kadar pergerakan dan pertumbuhan penyakit berjangkit AIDS ini? Okey, yang pertama, kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan bertindak proaktif memastikan penyakit ini tidak merebak. Macam mana cara tindakan proaktif tersebut? Ialah melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan memberi rawatan kepada mangsa yang menghidapi penyakit AIDS. Dan dalam masa yang sama juga, WHO memperakukan bahawa pencapaian Malaysia ini sebagai antara negara terbaik di Asia yang berjaya mengurangkan kadar penularan wabak ini daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Manakala sejak tahun 2011, Malaysia juga mendukung hasrat PBB. Apa hasrat PBB? Hasrat PBB ialah untuk memastikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030.
Dan Malaysia juga turut menyambut Hari AIDS sedunia yang diadakan 1 Disember setiap tahun. Okey, sekarang saya nak beri penjelasan yang teliti berkaitan pelbagai isu global. Masa sekarang adalah masa untuk menguji minda murid-murid di talian berkaitan apa yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey. Okey, murid-murid kita dah bersedia ke? Okey cikgu, boleh kita uji mereka. Okey, kita Macam uji mana? minda mereka semua. Mereka pun sudah bersedia tu. Betul. Okey, kita soalan yang pertama. Namakan dua pihak yang melancarkan gerakan anti minyak sawit di negara barat. Dua pihak. Okey, Okey. siapa nak jawab? Silakan, boleh angkat tangan? Angkat tangan. Kita ada Okey, kita ada Syahira. Syahira, silakan. Okey, silakan Syahira. Dua pihak yang melancarkan gerakan anti minyak kelapa sawit tersebut ialah pengeluar minyak kacang soya iaitu American Soybean Association iaitu ASA dan pihak pencinta alam di Eropah. Kita tengok betul tak jawapan Syahira ni? Okey, tepat sekali itu pengeluar minyak kacang soya dan juga pencipta alam di Eropah. Okey, kita pergi kepada uji minda yang kedua, soalan yang kedua. Ada markah ke cikgu untuk murid kita ni? Lupa 4 bintang. 4 bintang. Okey, Syahira Okey. 4 bintang ya. Baik cikgu. Okey. Saya pergi pada soalan yang kedua. Boleh Aiman? Aiman nak baca soalan kedua ke? Boleh cikgu? Okey, Aiman baca. Apakah rasional mereka melancarkan gerakan itu? Siapa murid yang nak cuba untuk jawab soalan Cikgu. ini? Oh, pantas ya Aiman. Aiman juga Aiman yang jawab. juga? Ya, Aiman. Okey. Aiman. Okey, Aiman. Jawapannya, rasionalnya gerakan itu dilancarkan atas alasan minyak kelapa sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya dan menjadi punca pencemaran alam sekitar. Ya, betul tak rasional tindakan gerakan tersebut? Okey, tepat sekali kerana menjejaskan penjualan minyak kacang soya dan dikatakan punca pencemaran alam sekitar. Okey. 4 bintang untuk 4 Aiman. bintang juga. Okey. Okey, tahniah. Saya teruskan dengan uji minda yang ketiga, soalan yang ketiga. Okey. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya gerakan anti minyak sawit ini berterusan? Apa yang akan berlaku? Okey, siapa nak jawab? Mereka tengah berfikir. Okey, Masya. Okey. Pada pendapat saya, jika gerakan ini berterusan, ini akan menyebabkan masyarakat luar negara tidak akan membeli minyak kelapa sawit yang berada di pasaran. Keadaan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan ekonomi negara kerana Malaysia merupakan pengeluar utama minyak kelapa sawit. Jika pengeluaran minyak kelapa sawit diberhentikan, ini akan menyebabkan ramai pekerja ladang kelapa sawit kehilangan punca rezeki dan kadar kepengangguran akan meningkat. Kesannya, ini akan memberi kesan negatif terhadap sosial ekonomi negara yang sedang pesat membangun seperti Malaysia. Okey, kita tengok tepat tak jawapannya. Okey, sangat tepat sekali itu. Minyak kelapa sawit tidak akan menjadi pilihan pengguna. Apabila tidak menjadi pilihan pengguna, menjejaskan ekonomi dan menyebabkan masalah pengangguran. Pekerja hilang punca pendapatan dan juga pekerjaan. Okey, bagi 4 bintang untuk Masya. Ya, 4 Okey. bintang. 4 bintang untuk Masya. Idea jawapannya, kehebatnya sangat jelas. Okey, Aiman, baca soalan seterusnya. Boleh cikgu? Okey. Buktikan kebijaksanaan pemimpin menangani isu pemerdagangan manusia. Okey, siapakah murid yang nak cuba untuk soalan ini? Izinkan saya jawab. Okey, itu Izinkan dia. Alif. Okey. Dalam menangani isu pemandangan manusia, kerajaan dan pemimpin memainkan satu langkah bijak iaitu menggunakan saluran undang-undang. Hal ini kerana saluran undang-undang akan menentukan segala bentuk pencegahan, sekatan dan hukuman yang sesuai dikenakan kepada pesalah pemerdagangan manusia. Undang-undang juga merupakan satu pendekatan bijak yang mampu memberi peringatan kepada masyarakat bahawa pemerdagangan manusia merupakan satu bentuk jenayah yang akan dikenakan tindakan tegas oleh pihak berkuasa. Undang-undang dikuatkuasakan oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak 1989 dan Protokol Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mencegah, menyekat serta menghukum pesalah pemerdagangan manusia. Okey. Okey. Tepat tak jawapannya? Kita tengok. Okey, betul. Menggunakan saluran undang-undang. Tepat sekali. Jawapannya sangat jelas. Ada contoh sesuai dan matang. Okey, saya rasa kita bagi 5 bintang untuk Alif. Uish, 5 bintang Okey, 5 cikgu. bintang. Okey. Alif, okey. Alif. Itu dia. Seterusnya, kita pergi kepada soalan kebat seterusnya.
Jelaskan tindakan bijak kerajaan dan pemimpin dalam menangani isu penyakit berjangkit dan apa yang akan berlaku jika isu ini tidak ditangani dengan bijak. Ada dua persoalan kat sini. Satu, tindakan bijak. Satu, kesan jika tidak ditangani. Okey, siapa yang ingin memberikan jawapan? Saya ingin menjawab cikgu. Okey, Aiman. Itu dia. Silakan. Antara langkah bijak kerajaan dan pemimpin dalam menangani penyakit berjangkit ialah kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia bertindak proaktif memastikan penyakit ini tidak merebak. Selain itu, kerajaan Malaysia haruslah melakukan pemeriksaan kesihatan secara berterusan. Kemudian, memberikan rawatan kepada mangsa yang berjangkit dan mendukung hasrat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030 melalui pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS NSPA iaitu Plan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS. Akhir sekali, Malaysia menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 1 Disember setiap tahun. Antara kesan jika penyakit berjangkit AIDS tidak ditangani dengan baik pada masa itu, ia akan menyebabkan penularan penyakit ini berlaku dengan pantas kerana masyarakat tidak mendapat pencegahan awal sama ada melalui pendidikan ataupun tindakan. Okey, tengok. Memang betul atau tak jawapannya? Betul ke tak tu? Okey, tepat sekali. Yang pertama ialah tindakan proaktif, iaitu proaktif kerajaan dan juga pemimpin. Macam mana tindakan proaktifnya? Mereka bergerak pantas untuk memerangi penyakit AIDS ni dengan pemeriksaan kesihatan secara berterusan, memberi rawatan juga mendukung hasrat PBB untuk pastikan negara dunia bebas AIDS pada 2030. Okey, kita bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey. Okey, baik. Boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey, kita teruskan dengan satu lagi soalan. Nyatakan contoh penyakit berjangkit yang menular pada masa kini dan jelaskan langkah mengatasinya. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Saya cikgu. Okey, Syahira. Okey, teruskan. Penyakit yang menular pada masa kini dan masih lagi melakukan kes setiap hari di seluruh dunia ialah COVID. Antara langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah melalui Kementerian Kesihatan yang menjalankan satu langkah yang drastik untuk mengurangkan penularan wabak COVID. Kerajaan bertindak tegas dengan menggunakan saluran undang-undang kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang ditetapkan seperti tidak memakai pelitup muka. Tindakan ini bertujuan mendidik masyarakat supaya menjadi lebih berdisiplin. Dalam menangani isu COVID ini juga, baik pemimpin maupun negara turut membendung penularan melalui saluran yang bersifat mendidik, iaitu info-info COVID serta langkah pencegahan sering dipaparkan di kaca televisyen maupun melalui media sosial seperti Facebook rasmi Kementerian Kesihatan. Pada masa yang sama, kerajaan juga menggunakan prinsip pencegahan dengan menggalakkan masyarakat mendapatkan vaksin secara percuma. Dalam masa yang sama, pusat vaksin dibuka berdekatan dengan kawasan tempat tinggal penduduk yang memudahkan penduduk mendapatkan vaksin tanpa sebarang halangan. Jelaslah bahawa ini merupakan sebahagian tindakan kerajaan yang membuktikan negara kita antara negara terbaik dunia yang mengendalikan kes ini. Okey, itu dia cikgu. Jawapan yang sangat jelas, lengkap. Okey. Tadi kalau memberi kita sebut COVID tadi, COVID-19 saja cikgu Ya, kan? COVID-19. Okey. Bagaimana dengan jawapan mereka? Okey, jawapannya ialah betul. Penyakit yang berjangkit pada masa kini, COVID-19. Okey, dan apa langkahnya? Tindakan proaktif kerajaan melalui pelaksanaan undang-undang. Tindakan tegas dikenakan kepada mereka yang melanggar standard operasi COVID tersebut dan memberi kesedaran kepada masyarakat. Kesedaran melalui paparan-paparan maklumat yang dipaparkan dalam media sosial seperti Facebook. Itu dia cikgu. Maknanya kita kena berganding bahu lah cikgu kan? Untuk Ya, tepat sama-sama sekali, Aiman. mengekalkan kelestarian di negara kita Ya, tentang tepat isu-isu sekali. antarabangsa. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu cikgu, dia dah bagi tahu dah. Pada saya punya ganjaran. Kita tak bagi ganjaran okey. lagi. Kita bagi 4 bintang untuk Syahira. Okey, jangan 4 risau. bintang. Kita bagi bintang. Okey, kita berehat patutlah. seketika. Dia tunggu ya. Patut dia tunggu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Yang menariknya, hari ini kita cerita tentang Malaysia di Persada Dunia. Baik cikgu, apakah yang cikgu akan kongsikan dalam segmen kali ini? Okey, seterusnya kita pergi kepada usaha mengekalkan kelestarian global. Selalu pelajar saya tanya, apa itu kelestarian global? Murid-murid saya tanya, apa kelestarian global? Lestari itu maksudnya kekal. Tidak berubah. Maksudnya kita nak alam sekitar kita ni kekal sampai bila-bila, tidak berlaku pencemaran, baik untuk kita semua, udara yang bersih, itu maksudnya kelestarian global. Okey. Mengekalkan kelestarian global bermaksud satu usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang. Maksudnya generasi akan datang dapat melihat gunung ganang, tumbuh-tumbuhan semua. Okey, Malaysia turut memberikan satu komitmen yang tinggi dalam pemeliharaan alam sekitar. Negara kita juga melibatkan diri dalam pelbagai program bersama dengan pertubuhan antarabangsa. Okey, kita akan lihat yang pertama. Macam mana kelestarian alam sekitar cuba dikekalkan, apakah usaha kerajaan? Yang pertama ialah melalui pengisytiharan Deklarasi Langkawi. Pengisytiharan Deklarasi Langkawi merupakan satu bukti yang menunjukkan bahawa kerajaan dan pemimpin begitu komitmen untuk memastikan alam sekitar di Malaysia terpelihara, dan dia juga menunjukkan bahawa Malaysia dan negara Commonwealth begitu peka, prihatin dengan pemeliharaan alam sekitar. Deklarasi Langkawi diadakan pada bulan Oktober 1989 bersempena dengan mesyuarat ketua negara-negara Commonwealth. Deklarasi Langkawi juga dilaksanakan sebagai satu usaha menangani isu alam sekitar, terutamanya kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Contohnya, pembakaran secara terbuka. Okey, seterusnya, apakah langkah yang dilaksanakan dalam Deklarasi Langkawi tersebut? Yang pertama, mewujudkan Anugerah Langkawi. Anugerah Langkawi ini untuk siapa? Diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan satu komitmen yang tinggi dan sumbangan yang besar dalam bidang alam sekitar. Anugerah ini dimulakan pada tahun 1991. Dan Malaysia juga melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 yang menjadikan asas kepada pembangunan negara. Manakala pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestarian terjamin. Okey, seterusnya, Malaysia juga telah melancarkan satu dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim yang sedang berlaku. Seterusnya, apa tindakan Malaysia? Menyertai sidang kemuncak bumi. Isu pencemaran alam sekitar merupakan antara isu yang diketengahkan yang mencetuskan sidang kemuncak bumi yang dijalankan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dan dalam masa sama juga, sidang kemuncak bumi ini dianjurkan oleh PBB dan Malaysia menunjukkan satu kesungguhan, komitmen yang jelas dalam proses memelihara alam sekitar dengan turut serta dalam sidang yang berlangsung di Brazil tersebut. Dan apa tindakan Malaysia ketika itu? Yang pertama, Malaysia memaparkan penglibatan negara dalam sidang kemuncak bumi ini dengan mengeluarkan deklarasi negara ataupun deklarasi Agenda 21, iaitu merupakan satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara. Dia dokumen berkaitan dengan pengurusan manusia. Okey, seterusnya agenda ini juga menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan juga kemerosokan ekosistem. Selain itu juga, Malaysia turut terlibat dalam Protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada tahun 2007. Dan persidangan-persidangan ini juga merupakan satu
persetujuan yang sah dan persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif dan menggalakkan penggunaan tenaga baru, iaitu tenaga solar. Kita gantikan dengan tenaga solar. Okey. Seterusnya, Hasrat Malaysia juga menerapkan dan mengguna pakai segala saranan agenda tersebut dalam program pembangunan bagi memastikan alam sekitar negara tidak terjejas dan diwarisi kepada generasi akan datang. Okey, ini merupakan bukti ataupun gambar yang diambil daripada buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 5 Sidang Kemuncak Bumi di PBB. Okey. Sekarang tibalah masa untuk menguji minda murid-murid di talian dengan soalan-soalan. Okey, saya mulakan dengan Aiman. Boleh tak Aiman baca soalan untuk Boleh, mereka? cikgu. Okey. Jadi soalan yang pertama kita nak uji murid-murid kita yang ada di talian, apakah tujuan anugerah Langkawi diperkenalkan? Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Nak cuba dulu. Okey, silakan Aiman. Anugerah Langkawi diperkenalkan untuk diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar. Anugerah ini dimulakan pada tahun 1991. Kita lihat betul tak jawapan Aiman? Aiman yang di talian lah. Okey. Kita lihat ya. Betul ke jawapan tu? Anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan yang besar dalam bidang alam sekitar. Tepat sekali. Dan anugerah ini diperkenalkan pada tahun 1991. Okey, sangat tepat. Nampaknya tengah tunggu tu nak berapa ganjaran tu. Okay, berapa ganjaran bintang ni? tu? Okey, kita bagi 4 bintang untuk Aiman. 4 bintang. Alright. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baik, soalan kedua. Apakah tindakan yang dilaksanakan Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 2006 bagi memelihara alam sekitar? Okey, siapa nak jawab? Okey, silakan. Ni nak jawab cikgu. Okey, silakan Syahira. Pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah telah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark untuk memastikan kelestariannya terjamin. Okey, tengok tepat atau tak jawapan Syahira ni? Okey, tepat sekali. Kerajaan Negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin. Okey, kita tunggu tu berapa bintang tu Aiman? Berapa bintang kita nak bagi ni? Kita bagi 4 bintang Okey. untuk Syahira. Baik, Okey, cikgu. kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, nyatakan tujuan dasar teknologi hijau negara dilancarkan. Okey, siapa nak jawab? Saya nak jawab cikgu. Okey, Marsyad. Teruskan. Malaysia telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan teknologi hijau untuk mengawal perubahan iklim. Okey. Tepat ke tak? Betul. Malaysia tengok, melancarkan betul ke? Dasar Teknologi Hijau untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Sangat tepat. Okey. Tengah tunggu bintangnya berapa tu Aiman? Okey, kita bagi 4 bintang untuk Masya. Okey, 4 bintang untuk Masya. untuk Masya. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita ada lagi satu soalan. Ya. Itu soalan berbentuk kebat, kemahiran berfikir alas tinggi. Okey, mengapakah isu alam sekitar perlu diberi perhatian oleh masyarakat dunia? Okey, kenapa perlu diberi perhatian? Okey, siapa yang nak jawab ni? Izinkan saya jawab, cikgu. Okey, Alif, dipersilakan untuk menjawab soalan. Isu alam sekitar perlu diberi perhatian masyarakat dunia untuk memastikan masyarakat dunia mempunyai satu nilai sivik dan kesedaran yang sangat tinggi terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat pada hari ini mengabaikan kebersihan dan bersikap tidak bertanggungjawab dengan memusnahkan alam sekitar demi keuntungan dan kepentingan tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pendidikan supaya pendedahan dalam bentuk pendidikan masyarakat perlu diberikan pendedahan dalam bentuk pendidikan supaya mereka sedar bahawa kita sebagai manusia mempunyai tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Ini kerana manusia dan alam sekitar saling memerlukan antara satu sama lain. Pada masa yang sama, alam sekitar juga merupakan anugerah Tuhan yang sangat menilai dan penting dalam kehidupan manusia. Ia adalah tanggungjawab kita untuk memelihara
dan memelihara alam sekitar sehingga dapat dilihat oleh generasi muda yang akan datang. Itu dia. Okey, Macam pemimpin cakap tu. Ya, okay, Hebat. kita lihat. Betul tak jawapan yang dinyatakan oleh Alip? Yang pertama ialah masyarakat lebih prihatin, mendidik masyarakat tidak mengabaikan kelestarian alam sekitar, dan manusia dan alam sekitar saling memerlukan. Saya tertarik dengan perkataan manusia dan alam sekitar saling memerlukan. Kita memerlukan alam sekitar, contohnya kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Kita memerlukan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan kita semua. Itu menunjukkan bahawa manusia dan alam sekitar saling berkait dan saling memerlukan. Itu dia cikgu Okey, ya. Berapa markah kita nak bagi ni cikgu? Jawapannya sangat matang tahu sebab dia ada perkaitan antara alam sekitar dengan manusia. Jadi kita berinya 5 bintang. Wow, 5 bintang kita nak bagi kepada murid kita. Tapi kita dah kita nak rehat sebentar cikgu. Okey, boleh. Jadi para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Hari ini menarik sebab kita cerita tentang Malaysia di pesada dunia. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, saya teruskan ya Aiman. Okey, seterusnya berkaitan dengan Antartika sebagai warisan sejagat, warisan bersama. Okey. Malaysia merupakan antara negara yang membangkitkan isu Antartika dan menganggap bahawa penerokaan terhadap benua ais tersebut dilakukan secara tidak adil. Kenapa tidak adil? Penerokaan terhadap Antartika didominasi oleh hanya sebahagian kecil negara sahaja. Okey, kita akan lihat juga bagaimana pandangan Malaysia, apa yang tindakan Malaysia. Okey, Malaysia menyatakan pandangan diutarakan sejak tahun 1983 lagi melalui pergerakan negara-negara berkecuali atau dikenali sebagai NAM. Dalam sidang kemuncak NAM ke-7 di New Delhi, Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Maksudnya warisan untuk semua manusia di dunia ini, bukan untuk didominasi oleh mana-mana negara. Dan Malaysia juga mencadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Pandangan ini mendapat sokongan daripada negara lain. Negara lain pun bersetuju dengan pandangan Malaysia supaya yang mentadbir Antartika itu ialah PBB sendiri. Okey. Dan seterusnya, Malaysia juga mengambil inisiatif membentuk satu pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Antara anak tempatan yang mencatatkan sejarah terlibat dalam penyelidikan ini termasuklah Dr. Haji Omar Abdul Rahman yang melawat Antartika pada tahun 1985. Dan Malaysia juga secara giat melakukan penyelidikan di Antartika sejak tahun 1999, terutama dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Malaysia juga mewujudkan satu pusat penyelidikan Antartika kebangsaan yang ditempatkan di Universiti Malaya dan diterajui oleh Dr. Azizan Abu Samah. Okey. Dan adanya satu yayasan penyelidikan Antartika Sutamizan atau dikenali sebagai YPASM di Kuala Lumpur turut terlibat melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Dan komitmen Malaysia juga dalam penyelidikan Antartika membuktikan bahawa negara kecil seperti negara kita ini mampu mencapai kejayaan jika diberi peluang dalam penyelidikan di Antartika. Okey, ini adalah satu keratan akhbar Mingguan Malaysia pada 20 hari bulan 5 2018 tentang Dr. Azizan Abu Samah, dan keratan akhbar ini ada dalam buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 5. Okey, seterusnya ini merupakan ekspedisi Antartika YPASM pada tahun 2016. Dah tiba masa kita nak uji minda murid-murid di talian berkaitan dengan
Antartika warisan sejagat. Okey. Dah bersediakah belum murid-murid saya? Kalau dah tunjuk good. Dah Okey, bersedia. baik. Okey, dengan penuh senyuman. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan secara ringkas berkaitan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan YPASM. Okey, siapa yang nak beri jawapan? Okey, silakan. Izinkan saya jawab, cikgu. Okey, okey Alif, boleh jawab. Yayasan ini diwujudkan sebagai sebuah pertubuhan penyelidikan mengenai Antartika dan diluluskan oleh Kabinet pada 6 Jun 2012. Pada 18 Julai 2012, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan telah didaftarkan sebagai sebuah syarikat limited yang tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Sejak ditubuhkan, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan telah memberikan geran kepada 24 penyelidikan mengenai Antartika bagi memberikan kefahaman yang lebih mengenai pelbagai aspek di Antartika bagi kepentingan manusia sejagat. Selain itu, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan turut menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak dan menganjurkan siri seminar. Okey, betul ke tak ni? Nampak gelisah jawapannya. jawab. Itu dia. Okey, tepat sekali. Itu merupakan jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Itu yayasan ini diwujudkan sebagai sebuah pertubuhan penyelidikan mengenai Antartika. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Aiman baca boleh? Boleh, cikgu? Okey. Jelaskan penglibatan Malaysia dalam isu Antartika. Siapa nak cuba? Silakan. Saya nak cuba. Okey, Syahira. Antara pelibatan Malaysia dalam isu Antartika ialah Malaysia mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Antara anak tempatan yang mencatatkan sejarah terlibat dalam penyelidikan ini termasuklah Dr. Haji Omar Abdul Rahman yang melawat Antartika pada tahun 1985. Seterusnya, Malaysia secara giat melakukan penyelidikan di Antartika sejak tahun 1999 terutama dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Pada masa yang sama, Malaysia juga mewujudkan pusat penyelidikan Antartika kebangsaan yang ditempatkan di Universiti Malaya dan diterajui oleh Dr. Azizan Abu Sama. Akhir sekali, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan iaitu YPASM di Kuala Lumpur turut terlibat melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Kita tengok betul tak jawapan Syahira. Kita semak jawapan sama-sama. Okey, pandangan diutarakan melalui NAM, sebuah pertubuhan mencadangkan agar PBB mentadbir Antartika membentuk pasukan pendidikan, tepat sekali dia ada nyatakan sebentar tadi, menjalankan pendidikan di Antartika serta mewujudkan pusat pendidikan Antartika dan Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan. Okey, tepat. Okey, kita bagi berapa Iman? 4 bintang untuk Syahira. 4 bintang. Okey, baik cikgu. Okey, saya teruskan dengan soalan hebat iaitu Antartika perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat. Ulas pernyataan ini. Okey, siapa yang nak membagi ulasan berkaitan dengan pernyataan tersebut? Okey, ni Saya nak mencabar cuba. sikit ni. Mencabar. Okey, Masya. Okey, teruskan Masya. Antartika perlu dipertahankan sebagai warisan manusia sejagat kerana kawasan tersebut kaya dengan biodiversiti. Terdapat pelbagai jenis kehidupan di kawasan itu termasuk burung skua, penguin dan anjing laut. Tidak ketinggalan, di kawasan itu juga terkenal dengan ikan keril yang kaya dengan zat protein. Ekosistem yang menarik dan keunikan biodiversiti yang ada di kawasan itu menjadikan benua itu tumpuan bagi perkembangan industri bioprospektif dunia. Malah, sebuah syarikat antarabangsa menggunakan bakteria daripada tasik Antartika sebagai bahan anti beku untuk melembutkan aiskrim. Oleh itu, kita semua bertanggungjawab menjaga benua Antartika untuk memastikan kawasan tersebut tidak musnah. Okey. Macam mana dengan jawapan dia cikgu? Okey, jawapannya tepat sekali. Wah. Jawapannya sangat matang kan, dia mengaitkan isu Antartika dengan juga berkaitan dengan isu sains.
dan sejarah Antartika itu sendiri. Okey, yang pertama jawapannya ialah elak kemusnahan alam sekitar secara drastik, tepat sekali. Melindungi keunikan biodiversity, melindungi sumber bukan hidupan seperti minyak dan gas asli, ada nyatakan, serta memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pola cuaca dan menjadi penanda aras untuk perubahan iklim dunia. Okey cikgu, itu dia. Murid-murid kita ni jawab semua betul-betul cikgu. Sangat tepat. Apa markah cikgu? Okey, saya nak bagi jawapannya sangat matang dan jelas. Dia seolah-olah mengkaji soalan tersebut. Beri jawapan yang cukup baik sekali. Saya berikan dia sebanyak 5 bintang. Wow, itu dia. Mungkin cikgu, di hujung-hujung siaran kita pada hari ini, mungkin ada sedikit rumusan atau nasihat cikgu kepada murid-murid kita yang sedang menonton pada hari ini. Okey, rumusan berdasarkan tajuk pada hari ini ingin menyatakan bahawa kebijaksanaan kepimpinan negara dan juga pimpinan negara dalam menangani isu global serta kelestarian sejagat sangat jelas sekali kerana mereka menyuarakan pandangan dan idea serta pendapat melalui pertubuhan antarabangsa, dan ini sekaligus meningkatkan imej negara sebagai sebuah negara yang kecil. Kita mampu terlibat dalam isu yang besar melalui idea-idea yang bijaksana oleh pemimpin negara. Dan untuk murid-murid di rumah, murid-murid di talian, kita hendaklah menjaga alam sekitar kita dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sihat yang boleh menjejaskan diri sendiri. Itu dia. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran murid-murid kita pada hari ini cikgu? Okey, prestasi pembelajaran murid-murid pada hari ini berdasarkan jawapan yang tepat, mereka berani menjawab, bagi idea dengan matang. Saya berikan mereka keseluruhan 4 murid saya ialah 5 bintang jika diterjemahkan dalam markah 97%. Fuyo, sangat tinggi. dahsyat Okey, jadi kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid kita, dan mungkin cikgu, murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan rujukan kita pada hari ini di mana cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan bahan rujukan untuk buat latihan dan sebagainya melalui Pelantar Delima KPM. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Wan dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Hebat anda semua, dan juga murid-murid yang berada di rumah sana. Dan rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.